ada satu dalam Facebook Universiti Azhar, dia kata kita jangan duk memuji Qaradawi ni. Dia bukan mengikut manhaj Al-Azhar, dia bukan Asy'ari dan Maturidi, dia ada unsur Salafi kada. Mai yang Salafi hak ni jangan dia ni ikhwani. Semua mangkak ni daripada dua belah pihak ni adalah golongan yang gulat, para pelampau. Meninggalnya Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, walaupun sudah ramai yang mengulasnya, tapi saya ingin menyebut beberapa hal. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Yang pertamanya ialah apabila perginya orang-orang yang alim maksudnya ahli ilmu. Orang Melayu ni kadang-kadang dia silap. Alim tu kalau semayang banyak dia kata hang alim dah ni. Yang tu bukan alim. Yang tu saleh ataupun yang tu banyak amal. Alim daripada perkataan ilm, maksud berilmu. Apabila meninggalnya orang alim, ia mengingatkan kita kepada apa yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan lain-lain lagi. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mengangkat ataupun mengambil ilmu dengan ditarik ilmu itu daripada hamba. Yakni kita ada ilmu, terus dia ambil ilmu, hilang ilmu kita. Tidak begitu. Yakni kita hari ini tahu, besok jadi tak tahu. Hari ini kita pandai, kita tahu bab-bab ini, manusia tahu hukum hakam, besok jadi tak tahu. Padahal semalam dia tahu. Intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Dia tidak buat macam tu. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu dengan dimatikan para ulama. Yakni bila matinya ulama, pergilah bersama dengan ulama itu ilmunya. Kerana ulama menyimpan khazanah ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tak tinggal lagi orang alim pada satu masa nanti, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Orang-orang yang menjadi ikutan mereka di kalangan orang yang jahil. Fasu'ilu, lalu pemimpin ataupun orang-orang yang jahil itu ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, dan mereka akan memfatwakan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka akan sesat dan menyesatkan.
Ini mengingatkan kita mengingatkan kita setiap kali berlakunya kematian para ulama. Dan kita kaum muslimin tidak beriktikad mana-mana ulama itu maksum daripada salah, tidak. Tetapi kita menghargai ilmu pengetahuan. Semua ulama alim yusibu wa yukhti. Akan ada benda yang dia benar, betul, dan akan ada benda yang ia salah. Tidak berkecuali sesiapa pun di kalangan para ulama. Saya selalu quote, saya suka dengan apa yang disebut oleh muhaqqiq terkenal Muhibbuddin Al-Khatib ketika mentahqiqkan kitab Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Awasim min Al-Qawasim, yang menceritakan tentang para sahabah dan mauqif para sahabah. Muhibbuddin Al-Khatib sebut satu hal yang menarik untuk kita ingat. Kata Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah, "Nahnu la na'taqidu al-ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita tidak pernah beriktikad kemaksuman untuk sesiapa pun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa maksum. Tak kira lah serban besar bakul mana ke, atau orang kata alim mana ke, hatta imam-imam mazhab, imam-imam apa, tidak maksum. Yang maksum hanyalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak maksum. Kata dia lagi, wa kullu man idda'a al-ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kadhibun. Sesiapa sahaja yang mendakwa kemaksuman untuk seseorang selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadhibun, dia adalah seorang pendusta. Tak ada siapa maksud. Hak tu tak payah bagi tahu. Syekh besar ka, masyaikh ka, Al-Qaradawi ka, Al-Pa ka, Ibn Baz ka, Utsaimin ka, tambahlah lagi kita-kita ni. Tak maksud. Siapa yang dakwa maksum, fahuwa kadhib, dia dusta. Kalau kita tengok kawan hak tarikat kita ada ulah tu, ada video dia, orang interview dia. Dia kata, saya ni, dia kata, dah 40 tahun dah malaikat tak pernah mencatatkan lagi apa-apa dosa. Oh, hebat dia. Tu pun dia pertahan tak sangka. Nak luluh balik kata fatwa, hak kata tak boleh jadi boleh. Dia malaikat tak tulis dah 40 tahun dah malaikat tak tulis dosa dia. Kita kalau nak kata ke depan orang aku ni tak ada buat salah, kita rasa malu. Kadang-kadang saya lah, kadang-kadang ada benda tu tak salah tapi kita tak mau ambil. Untuk saya lah, baru ni ada orang komplain, sombong mufti ni. Dulu komplain lah, orang nak salam dia, orang cium tangan dia tarik, dia takut kena hinguih ke apa kot. Pertama ni tangan saya ni bukan pasal orang cium, tangan saya sakit. Ramai orang tengok ni, doktor dia duduk tanya tangan saya sakit, duduk dalam prosesnya, doktor nasihat saya suruh pakai ni. Cuma saya nak cerita, bukan saya tarik tu kerana hinguih. Habis pok-pok ni dia tengok cium tangan pun tak boleh. Boleh tuan-tuan jumpa orang alim dan tuan-tuan cium tangan, tak ada masalah. Saya yang tak mau, kerana apabila orang cium, saya rasa saya bersalah. Saya takut dia tertipu. Maksudnya dia rasa saya soleh pada dia ke, dia rasa saya alim pada dia ada. Saya rasa nanti dia tertipu ataupun dia tersalah dalam jangkaan dia. Kerana saya pun tak tahu apa kedudukan saya di sisi Allah.
Tapi kalau orang tu cium tangan saya kerana saya tua pada dia, tak apa. Saya orang tua, cium hormat umur, bukan hormat kesalehan dan kewarakan. Allah wala tuzaki anfusakum. Jangan kamu mengangkat diri kamu, mensucikan diri kamu. Itu saja. Bukan kata saya kata tak boleh. Dia fatwa tak boleh, so dia tak bagi. Dah. Itu kita tak mau buat untuk kita, bukan tak boleh untuk orang. Saya balik kepada kata-kata Muhibbuddin Al-Khatib ni. Dia kata, sesiapa yang mendakwa ismah, kata, fal insanu insanun. Insan itu insan, kata Muhibbuddin Al-Khatib. Insan itu insan. Yasduru anhu ma yasduru anil insan. Akan berlaku padanya apa yang berlaku pada insan. Hatta Abu Bakar, hatta Umar, ada benda yang dia terlajak di depan Nabi, dia memohon maaf pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi selain daripada Abu Bakar dan Umar. Insan itu insan. Fayakunu minhul haqqu wal khairu wa yakunu minhul batilu wasyarr. Maka insan itu akan ada pada satu diri insan itu al-haqqu wal khairu, kebenaran dan kebaikan, wa yakunu minhu al-syarru al-batil wasyarr, benda yang batil dan jahat. Diri saya mesti kok mufti dia baik semua? Tak. Ada yang baik, mesti juga ada yang buruk. Insan. Insan. Supaya kita munsif dalam hal ini. Tapi kata dia, waqad yakunul haqqu wal khairu fi insanin binitaqin wasi'in. Boleh jadi, tapi boleh jadi ada pada satu diri insan itu kebenaran, al-haq wal khairu, dan kebaikan, binitaqin wasi'in, dalam ruang yang begitu banyak, yakni dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran. Fayu'addu min ahlil haqqi wal khair. Maka kita hitung dia, kita nilai dia sebagai ahli kebenaran dan ahli kebaikan. Pasal kebaikan yang banyak lah itu. Wala yamna'u hadha min an takuna lahu hafawat. Tapi itu, kata dia, tidaklah menghalang untuk kadang-kala berlaku benda tak berapa betul, kata dia. Hafawat, kelincir, benda salah, tersilap. Walau macam mana salih pun. Sebab tu Imam Malik dia mengajar, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sahibu hadzal maqam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya, melainkan Nabi yang maksum, Tuan punya kubur ini, yakni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sambungan dia lagi? Dia kata, wa qad yakunul batilu wasyarru fi insanin akhar binitaqin wasi'. Boleh jadi pula kebatilan dan kejahatan itu meringkumi, memenuhi kehidupan insan yang lain dalam kadar yang begitu luas. Banyak jahat ya dia ni. Dalam hidup dia dipenuhi dengan kejahatan. Fayu'addu min ahli syarri wal fasad, min ahli al-batil wal syarr. Maka kita hitung dia sebagai ahli al-batil dan jahat. Wala yamna'u hadha an tabdu minhu bawadirus salihat. Tapi ini tidak menghalang, kadang-kala mungkin kita nampak dia buat baik fi ba'dil awqat, pada waktu-waktu yang tertentu. Kita tengok dia ni tengok jahat, tapi tengok hari itu dia ada tolong insan. Boleh berlaku. Nah, ringkasnya Muhibbuddin kata, maka kita apabila berbicara kepada orang, janganlah insan yang bahagian yang pertama tadi, yang dipenuhi dengan kebaikan, kerana beberapa kejahatan ini kita zahirkan berapa silap itulah menjadi tajuk utama supaya orang sangka dia adalah orang jahat, padahal hidup dia penuh dengan yang baik. Dalam sejuta kebaikan yang dia buat, 3 kesalahan yang kita jumpa, kita angkat yang 3 itu, kita jadikan tajuk untuk dia itu,
sehingga orang lupa bahawasanya dia adalah ulama, alim, saleh, baik. Dan janganlah pula dalam masa yang sama, kerana beberapa kebaikan yang ganjil dalam hidup satu orang, padahal hidup dia dipenuhi dengan kejahatan, yang tu kita angkat tajuk dia sehingga kita lupa dia adalah orang jahat. Satu orang alim, saleh, baik, satu hari dia buat satu silap, pergi jentik telinga siapa ke, pergi tengking ke, itulah tajuk yang kita jadikan keseluruhannya. Kita lupa ilmu, kesalehan dia, hujah, membela kebenaran apa yang dia lakukan. Padahal yang berlaku tu kecil dibandingkan prinsip yang lebih besar. Melainkan kalau yang berdua tiga perkara itu benda besar. Dia alim melakukan amalan syirik, tak boleh lah. Dia alim bawa hadis palsu, tak boleh lah. Tapi kalau dia alim, aku tak mengaji dengan dia. Hari tu gue tengok dia minum jalan. Di atas banyak andaian. Mungkin dia minum sebab kursi tak ada. Nabi buat ada minum berdiri. Dia nak andai. Yang tu saja. Aku tak mau lah. Hari tu aku bagi salam kat dia. Dia buat tak tahu. Mungkin dia terlupa. Mungkin dia tak perasan. Mungkin dia terkejut hang handsome sangat ke. Dan jangan oleh kerana ada seseorang tu buat kesalahan dalam hidup dia, khianat kepada rakyat, menipu orang awam, macam-macam jenayah, tiba-tiba kita kata Masya Allah, pergi umrah kita bagikan tajuk. Takkan hang nak kata dia salah, dia dah pergi umrah. Ini cara fikir yang salah. Saya sebut ini supaya saya nak bahaskan hal-hal yang seperti ini. Ulama tidak ada yang maksum. Tetapi apabila seseorang ulama pergi, kita nilai hasil kerja yang dia tinggalkan untuk kita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga demikian. Ada hal yang orang setuju, ada hal yang orang tak setuju. Tetapi dia adalah tokoh yang paling terbilang di kurun ini dan sepanjang hidup dia. Dia menghadapi turah, menghadapi orang-orang yang zalim. Dia berfatwa, melaksanakan apa yang dia percaya. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan payahkan. Berikan khabar gembira, jangan kamu menyebabkan orang lari daripada agama. Maka kempen kepada taysirul fiqh, memudahkan fiqh supaya orang dapat memahami fiqh dengan lebih mudah dan juga dapat mengamalkan fiqh dengan lebih mudah. Keluar daripada susah payah dalam sebahagian teori-teori fiqh yang ada di dalam kitab-kitab mazhab. Itu adalah kerja yang besar yang telah dia buat. Fiqh zakat, buku dia menjadi rujukan dunia keseluruhannya. Ini adalah hasil kerja yang besar. Banyak karya dia. Ramai orang-orang muda dapat kesedaran, memahami agama, memahami tabiat mudahnya agama itu, memahami inna dina yusr, agama itu mudah. Dia telah melakukan kerja yang besar. Masuk ke dalam penjara, keluar penjara, dihukum mati. Kerja yang besar. Adalah dalam 96 tahun punya umur. Takkan tak ada pandangan-pandangan dia yang kita tak berapa setuju. Mesti ada. Lagikan imam-imam yang lebih besar daripada itu, ada babnya orang setuju dan tak setuju. Kita kadang-kadang pelik. Cerita umur 96 tahun ni berlakulah masa terdekat. Queen Elizabeth umur dah 96 tahun. Jasa dia yang sampai tak tahulah. Bukan saya kata suruh hina dia, saya tak. Tapi nak kira dia, banyaklah. Kita pun merdeka selepas dia dah jadi queen.
Lepas daripada tu, beberapa negara yang sebelum bapa keluarga mereka menakluk negara-negara yang lain, memunggah kekayaan, tak apalah. Ada pro and con, dan British punya sumbangan pro and con. Maka apabila dia mati, kita hormat pada dia sebagai ketua negara. Tapi ada orang lebih daripada tu. Masjid diarahkan bendera separuh tiang. Pasal hormat, menghargai, arahan diberikan. Yang saya tak tahulah arahan tu Asy'ariyah Maturidiyah ke apa, saya tak pastilah. Saya tak ada masalah Asy'ariyah Maturidiyah tu. Masalah dengan orang yang selalu menyalahgunakan istilah tu. Sikit-sikit kita, mari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama, alim besar, mati pada umur 96 tahun. Masa mereka bendera separuh tiang, kita diam je lah. Tapi bila kita kata semayang gaib dengan perkenan Tuan Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja, Turi kata semayang gaib, masjid boleh semayang gaib. Kita taklah turun bendera separuh tiang, kita semayang gaib. Orang kata apa? Padan dia Pak Wahabi. Yang tu Queen British, yang ni alim. Saya tak tahu kot dalam Asy'ariyah Maturidiyah dia habaq kalau Queen kena hormat, kalau alim hak kata terbuka mazhab tak boleh hormat. Saya tak pasti, tak ada saya rasa habaq tu. Cuma saya tahu yang dalam Naqsyabandi, Tony Blair dan George Bush wali. Itu saya tahu. Marah depan ngak. Nak sangat. Tapi saya nak quote lagi habis waktu kita pula. Saya sebut baru-baru ni, antara yang menarik Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni ialah tentang fiqh dia. Kita diperoleh dengan cara pendekatan fiqh dia tu, kita serasi. Saya terjemah lama dah ni, cerita 10 tahun lebih. Masa dia datang ke Malaysia, dia dapat tokoh Ma'al Hijrah. Saya tengok sedikit apa yang beliau tulis pada muqaddimah awal kitab dia, Fiqhul Jihad. Dr. Qaradawi ini imam al-wasatiyah, kesederhanaan. Ramai orang, sebahagian hatta geng-geng so-called salafi, tak terima Qaradawi pasal dia ikhwanul muslimin. Dia duk tengok tentang bendera, dia tak tengok tentang pendirian kawan tu. Sebahagian mereka pun ada parti juga, hak duk kata ada pun. Dia tak perasan parti dia, perasan parti orang. Qaradawi fiqh dia luas. Fiqh jihad antara usaha Qaradawi untuk memperkenalkan supaya orang tidak cuai tentang bab jihad, tapi tidak juga melampau dalam bab jihad. Seperti buku-buku dia yang lain juga. Dan saya terjemah sebahagian ni, saya terus terjemah. Dia sebut apa muqaddimah dia, pendekatan dia dalam menulis, mengambil hukum, mengambil manfaat dari khazanah fiqh Islami dan mengiktiraf lautannya yang luas dengan tidak cenderung kepada hanya satu mazhab tanpa melihat mazhab yang lain, atau terikat dengan satu imam tanpa melihat imam yang lain. Itu Qaradawi, cara fatwa dia. Bahkan kita menganggap peninggalan besar ini, yakni khazanah fiqh, milik setiap pengkaji untuk dia menyelami dasarnya, membongkar simpanannya, menggali setiap penjurunya dan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, satu dalil dengan dalil yang lain, tanpa taksub kepada satu pandangan atau taklid berterusan satu mazhab. Yang ni Wahabi ya.
Dia bukan Wahabi. Satu orang kadang-kadang macam ni lah, orang Melayu dulu. Kadang-kadang dia pengetahuan tak banyak. Ilmu kedoktoran dia tak pi. Dia hanya belajar kalau sakit hantu. Ni cerita kat ni adik-adik kita, adik Kuib ni, anak-anak kita ni. Macam tu lah Bomo dulu. Apa dia? Orang sakit kanser ke apa, dia main-main tengok. Ni bukan kerja lain ni, kerja hantu raya. Yang duk kena hantu raya, hantu plesit, hantu laut, hantu kena. Hantu pun macam stres. Dituduh bertalu-talu setiap kali Bomo berubat. Padahal Bomo tu pun bergabung dengan hantu juga. Sebab apa? Pasal dia tak ada pengetahuan dia, melainkan hantu sahaja. Bila ilmu berkembang, oh rupanya kanser. Rupanya kanser. Bila dia tak tahu, dia tak disumbatkan dengan pengetahuan orang awam. Bukan mazhab Syafi'i, Wahabi. Tu lah, yang tu tu. Pasal dia tak tahu bahawa saya khazanah fiqh ni luas. Bukan orang menolak mazhab. Qardawi sambut kata apa? Bahkan kadang-kadang kita mengambil pendapat Abu Hanifah kata dia. Kemudian mengambil Malik, kemudian mengambil Syafi'i, kemudian mengambil Ahmad, kemudian mengambil pendapat Daud, yakni Daud Az-Zahiri. Bahkan mungkin dalam beberapa perkara kecil kita keluar dari mazhab Sunni, yakni mazhab fiqh bukan akidah, kepada mazhab Zaidiyah atau Ja'fariyah atau Ibadiyah jika kita dapati penyelesaian dalam masalah tersebut. Kita dalam fatwa di Perlis kita ada pengalaman benda yang sama di luar. Bank susu ibu kita dalam mazhab Al-Lais bin Sa'ad umpamanya, dia lebih luas. Bank susu, orang nak kumpul susu. Kalau pikir susu ibu takut bercampur susu, sakit bercampur anak, ada tempat yang fatwa tak boleh. Tapi kalau tengok Lais bin Sa'ad, dia kata sedikit luas untuk dia, walaupun dia bukan mazhab yang dalam 4. Tapi Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menyebut Al-Laisu afqah min Malik. Lais itu lebih faqih daripada Malik. Lais kata hak susu hak kena tu hak isap terus je. Hak kalau minum lancawan ni tak kena. Itu pendapat Lais bin Sa'ad. Taklah kita kata kita menelan semua pendapat itu, tapi keluasan pandangan itu memberikan option dalam perkara-perkara yang diperlukan. Mau tak sihat tak apa, tapi dalam fatwa kita boleh taklah terus ambil pendapat Lais kita sebut, tapi kita mengingatkan ada pendapat Lais untuk keluar kalau bagi yang tersangkut. Kadang-kadang budak tu mak dia tak ada susu, orang tak ada susu, dia kena susu orang lain. Kita pula kata tak boleh buat susu, bank susu, kalau payahlah, takut bercampur susu. Bercampur susu tu mungkin sejak zaman Nabi dulu berlaku. Orang berkahwin sama-sama susuan, kemudian Nabi pisahkan. Ni dia terus nanti berlaku perkahwinan haram. Masa dia tak tahu tak ada masalah, bila dia tahu dia dipisahkan. Kemudian nak sampai 5 kali berturut-turut dengan berbagai kaul dalam masalah ini umpamanya, ia mempunyai ruang. Kalau bercampur susu, pokok kata kalau bercampur dah tak dikira. Jadi susu tu bank dah boleh dicampur, boleh macam-macam lagi boleh dibuat. Saya nak ceritanya ada perkara yang lebih luas. Ijtihad fiqh memerlukan. Ni kita bawa fatwa tentang wakaf. Wakaf, kita lihat dimensi yang lebih luas. Dulu orang kata wakaf bangunan. Kita kata boleh wakaf duit. Boleh wakaf duit untuk sementara. Saya wakaf duit ni 5,000 untuk 2 tahun. 2 tahun kemudian saya nak ambil balik duit saya 5,000. Boleh tak? Kita fatwa boleh. Habis tu macam mana? Jangan bagi habis duit tu. 5,000 kau tu ambil, dia gunalah untuk berniaga. Nanti bagi balik. Orang lain pula guna 5,000 tu untuk buat projek lain, bagi balik. Macam barang wakaf juga. Duit boleh jadikan bahan. Dia yang digunakan sementara. Besok, dia ambil balik. Wakaf sementara. Bak wakaf ni luas. Kalau kita kata daripada tak boleh langsung daripada awal, kita menyempitkan sekurang-kurangnya dia buat kebajikan 5,000 duit dia tu dalam 2 tahun. Fiqh luas. Mazhab banyak khazanah. Dalam fiqh ada kelonggaran. Tapi tak boleh. Kita satu mazhab saja. Tapi mai dalam akidah, pokok pun hang nak panggil. Boleh panggil dia kata, cuma dia pun rasa bodoh lah, kan?
Kan? Jadi patutnya dalam akidah kita bertegas, dalam fiqh kita luas. Ini dalam fiqh sempit, dalam akidah cari tu segala wali kutub, minta kat wali kutub, minta kat dalam kubur. Yang bab yang Nabi suruh luaskan kau sempit kan? Bab yang agama sentiasa bagi tahu jangan ambil daripada selain daripada Allah, jangan seru selain daripada Allah, bab tu kau nak takwilkan. Ini adalah hal yang penting untuk kita faham dalam. Banyak tuan-tuan boleh baca. Teman saya nak baca had sikit lah. Qardawi ni, dia ni Azhari, Universiti Azhar, bukan Madinah, bukan Saudi. Tapi oleh kerana dia kata, dia sebut dalam buku dia Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, sebab ada buku Kaifa Nata'amul. Dia kata imam ni banyak. Dalam buku dia tentang Al-Ghazali, dia kata dulu dia pada madrasah Al-Imam Al-Ghazali. Tapi apabila dia memasuki madrasah Ibn Taymiyah, dia tengok begitu luas madrasah Ibn Taymiyah. Maka dia kata dalam buku Kaifa Nata'amul Ma'al Sunnah, dia kata aku imam yang paling aku sayang dan dekat dengan diriku ialah Ibn Taymiyah. Sebab itu kita tengok buku Qardawi ni dipenuhi dengan nukilan Ibn Taymiyah. Orang-orang yang anti Ibn Taymiyah ni, dia kata Ibn Taymiyah Wahabi. Yang peliknya, Ibn Taymiyah tu lahir berapa ratus tahun sebelum Muhammad Abdul Wahab. Dia pula menjadi Wahabi. Patutnya Muhammad Ibn Wahab lah pengikut Ibn Taymiyah. Punya akal. Sampai tak boleh nak mengimbangi istilah-istilah yang ada. Kata Qardawi tentang Ahbash, hak suka menuduh ni, termasuk perkara pelik, mereka golongan Ahbash ini mentomah aku ini Wahabi dan taksub dengan para imam Wahabi, kerana aku sering kali bercakap mengambil daripada Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim dan madrasah mereka berdua. Mereka Ahbash menuduh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim itu menyalahi ijma' dalam persoalan itu dan ini. Banyaklah, nanti tuan-tuan boleh baca. Dulu saya dah tulis 10 tahun dulu tentang Al-Qardawi ni. Tapi apa yang saya nak sebut ialah matinya orang alim rahimahullah. Ada satu dalam Facebook Universiti Azhar, dia kata kita jangan duk memuji Qardawi ni. Dia bukan mengikut manhaj Al-Azhar. Dia bukan Asy'ari dan Maturidi. Dia ada unsur Salafi kadang. Mai geng Salafi yak ni, jangan dia ni ikhwani. Semua mangkak ni daripada dua-dua belah pihak ni adalah golongan yang gulat, para pelampau. Kita orang Islam ni guys, hatta orang kampung biasa pun kita minta keampunan padanya, apatah lagi alim, ulama besar dengan sumbangan yang besar di dalam untuk khazanah umat Islam.